Al-fawaid, yang pertama al-fawaid at-tarbawiyah, dari sudut pendidikannya macam mana. Yang pertama, tengok ayat. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa' ini taqaitunna. Ayat tu kena sambung. Isteri Nabi, kamu ni bukan macam wanita lain. Allah Ta'ala bagi angkat darjat kamu ni tinggi, tapi dengan syarat kamu bertakwa. Tulis tuan-tuan. Kata-kata ni kena atas kepala kita belaka. Annal insan, manusia ni ada kala dia naik darjat kemuliaan dengan sebab dia berhubung dengan orang yang baik. Dia duduk dengan orang mulia, dia pun jadi mulia lah. Ummahatul mu'minin, isteri-isteri Nabi mulia sebab apa? Bittisalihin Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka duduk dengan Nabi. Karena itu bila kita boleh jadi isteri kepada ustaz, isteri kepada imam, isteri kepada orang-orang baik-baik, maka dia juga orang panggil isteri siapa tu? Isteri Pak Imam tu. Oh, Masya Allah, Puan, Masya Allah, Hajah, Masya Allah. Jadi orang akan hormat dia sebab apa? Sebab dia isteri Pak Imam di kampung dia, isteri pendakwah, isteri. Tapi kalau dia isteri tak jadi, ustaz tak jaga, tak jaga didik baik isteri, memalukan awak tahu. Kita ceramah begini semangat, tengok-tengok bini duk main TikTok dalam apa ni, dalam handphone. Ya salam, bini siapa tu? Bini ustaz. Ya salam. Sebab itulah para ustaz, kalau ada bini yang suka main Facebook ni, pantau-pantau jugalah. Kadang-kadang nampak gedik sangat bini ustaz, ustaz Soho, ahli forum perdana, ahli panel tu panel ni. Hati-hatilah. Baik. Kerana itu Nabi SAW mengajar kepada kita supaya sentiasa duduk dengan orang yang baik. Kan Nabi buat bandingan dalam hadis yang panjang. Masalu jalisus soleh, umpama bandingan orang duduk dengan orang baik dengan duduk dengan orang tak baik, seumpama kita pergi duduk dekat orang penjual minyak atar dengan orang duduk buat kerja besi. Bukan hina kerja besi, tak hina, cuma duduk dekat penjual minyak atar kat wangi pas kita, duduk dekat orang kerja tukar besi ke tukar duduk apa saja, orang buat kerja berpeluh-peluh busuk pas kita. Itu ibarat. Kita bukan hina profesion orang, tidak. Tapi ibarat. Hadis ini rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Musa al-Asy'ari. Jadi kalau kita nak mulia, kita duduk. Dikatakan, tulis ni pelajar-pelajar, anjing disebut nama dia berapa kali dalam suratul Kahfi. Sebab apa? Sebab dia duduk dengan pemuda. Innahum fityatun amanu, duduk dengan pemuda yang solat. Nama anjing disebut kalbuhum, kalbuhum, kalbuhum. Dalam solat kita baca, dalam luar solat pun kita baca. Mulianya anjing bukan sebab dia anjing, sebab dia duduk dengan budak-budak yang soleh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita nak mulia, duduklah dengan orang soleh. Duduk dengan orang soleh. Alhamdulillah. Yang kedua, ayat yang sama lagi. Para pencatat jangan peliklah, tulis nombor ayat je, ayat sama. Ayat yang sama juga Allah kata apa? Fala takhda'na bil qaul. Jangan lembut cakap, cakap menggoda, cakap orang panggil iyalah, cakap lembut dengan laki-laki jangan. Maka ayat ini Allah Ta'ala ajar kepada wanita supaya jaga kehormatan diri. Jaga kehormatan diri bermula daripada penampilan kita, percakapan kita. Sebab sebagaimana kata di Syauqi, Ahmad Syauqi, seorang penyair, dia kata apa? Nazratun fabtisamatun fasalamun famau'idun faliqa. Tengok bahayanya pandangan mata tu. Jadi bermula dengan tengok, lepas tu cakap pula lembut. Sudah. Mula-mula tengok, dia ni tegur, nampak lembut. Jadi mula dia akan berpanjangan. Na'udzubillah. Tapi kalau tengok, awak, apa awak? Lari lalu. Bekir dia ni. Jadi mulalah dia lari. Dia pula je sengih. Anak apa? Banyak. Maka ayat ini Allah Ta'ala peringatkan supaya jaga kehormatan diri. Sebab
fayatma'al ladzi fi, ada di kalangan masyarakat ni orang yang hati berpenyakit, suka nak menggoda wanita, suka nak kena kepada wanita. Jangan. Kita tengok hari ni berapa banyak yang terjadi dalam masyarakat ni berpunca daripada perhubungan-perhubungan. Sekarang ni tak bercakap dah, dia main WhatsApp pula. Na'udzubillah, sama juga tu. Yang ketiga, fala takhda'na bil qawli. Ayat ini menunjukkan haram perempuan yang berinteraksi dengan laki-laki dengan suara yang rendah ataupun cakap yang menggoda. Kalaulah wanita yang baik ini, isteri Nabi, dilarang, habis bagaimana dengan wanita biasa? Sudah tentulah lebih kuat untuk kita nak jaga diri kita daripada perkara yang dilarang itu. Sebab itulah khilaf di kalangan ulama tu, kan? Khilaf daripada ulama tentang hukum suara wanita tu aurat kata aurat. Nanti kita tengok pada. Baik, yang keempat, fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun. Allah kata akan ada di kalangan masyarakat ini orang yang hati dia berpenyakit. Anna fitnatan nisa maradun fil qalbi. Fitnah, ujian melalui wanita itu satu penyakit yang terpasak dalam hati. Jadi kita kena cepat-cepat mengubatinya. Sebab itulah dalam hadis Nabi kata, kalau mana-mana laki-laki tengok wanita, dia tengok wanita, rasa naik syahwat, balik cepat pergi cari bini dia. Jangan duduk terikut lah, potong terus. Pasal itulah Nabi kita bagi peringatan, kalau tak mampu juga puasa. Puasa nak hilangkan dia punya, kurangkan dia punya gelora nafsu tu. Bila lapar tu lembek sikit. Maknanya maradun fil qalbi, penyakit dalam hati itu seperti penyakit kanser dalam tubuh manusia. Dia akan membarah besar. Mula-mula duk teringat kawan tu ya, lepas tu gila, lepas tu macam-macam dia akan mari, perkara-perkara yang tidak baik akan berlaku. Na'udzubillah. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayat oleh Bukhari daripada Usamah bin Zaid, Nabi kata, ma taraktu ba'di fitnatan adara 'ala rijali minan nisa. Aku tak tinggal satu fitnah yang menjahanamkan wanita, menjahanamkan laki-laki ini daripada fitnah melalui wanita. Allah, kadang-kadang orang baik pun terjebak juga. Tengah sibuk sana sini, kahwin senyap-senyap dia ni pula. Orang dapat kesan ada wanita yang mana menimbulkan benda-benda yang tidak baik. Na'udzubillah. Yang kelima, fala takhda'na bil qaul. Allah Ta'ala larang daripada bercakap lembut. Maknanya wanita mesti jaga diri dia daripada semua perkara-perkara yang boleh menggerakkan syahwat laki-laki, yang menimbulkan fitnah. Jangan main. Menimbulkan fitnah, maka itu jangan diberanilah, jangan kita cuba nak berani-berani buat benda yang tidak baik. Pasal itulah dalam ayat ini juga dibahas oleh para ulama tentang suara wanita atau aurat kata tidak aurat. Dia bahas panjang. Ada kata suara wanita atau aurat, ada kata tidak aurat. Sebab apa tidak aurat? Sebab kita boleh cakap, Nabi benar bercakap dengan isteri dia. Allah Ta'ala pun benar bercakap dengan isteri Nabi sallallahu alaihi. Yang dilarangnya itu apabila suara itu dilunakkan, maka baguslah larangan. Macam kita hari ni bila kita bercakap biasa-biasa, tapi kalau dia menyanyi, suara dia mendayu-dayu, orang pun jadi gila, terlompak-lompak dengan itu semua dia sudah bertukar daripada harus kepada perkara yang tidak baik. Kita kena ingatlah, dia perkara yang harus ni dia boleh jadi haram dengan sebab tadi. Baik. Yang keenam, al-isyarah. Suatu isyarat bahawa wa aqimnas salat wa atinaz zakat. Orang yang betul-betul mendirikan solat, orang yang mengeluarkan zakat harta dia ni, dia juga kena menjaga diri dia daripada bertabarruj.
daripada berikut jahiliyah. Baru kita ada. Ni tidak, kadang-kadang tu solat pergi, tapi tabarus tak tinggal juga. Kita kata itu masih lagi melanggar SOP dalam syariat. Jangan main. Yang ketujuh, anna man a'tahu Allah Ta'ala ilman. Siapa dia yang Allah Ta'ala beri kepada dia ilmu, dia kena minta istiqamah. Ilmu dah ada, tapi kita minta istiqamah. Sebab tu Allah Ta'ala peringatkan, wazkurna ma yutla fi buyutikun. Hei isteri Nabi, ingat apa yang dibaca di rumah kamu. Nabi baca Quran, Nabi baca hadis. Ingat. Jadi bila mereka tu ada ilmu, isteri Nabi sudah ada ilmu, tetapi Allah Ta'ala peringatkan di sini supaya mereka istiqamah dengan ilmu yang kita belajar. Ini penting. Ramai orang yang ada ilmu, kalau pergi tengok, tanya orang-orang yang duduk tabarus, wanita-wanita yang berhias-hias, para pendengar tak puas hati hari ni. Dia kata, kenapa tak keluarkan ni lutung? Kita keluarkan dia. Nah, para wanita yang tahu ada ilmu, dia ni bertaraf ustazah juga, mak haji, dia tahu benda tu salah, tapi berkeni lutun juga. Kenapa? Modern, nak jaga penampilan diri, konon-kononnya. Sebab itulah Allah kata, wazkurna ma yutla. Ingat, bukan setakat tahu. Kalau setakat tahu, ramai je orang tahu. Tapi orang yang ingat kepada ilmu dia, ini yang kita bimbang hari ini. Kita ni waktu kita ceramah, kita ingat kepada ilmu. Haram mengumpat, haram keji orang, haram kata orang. Tapi selepas habis ceramah, waktu kita bercakap buah-buah sambil minum air, dengan jemaah yang sama juga, air macam dah. Ustaz tu dulu pada orang lagi 24 orang. Oh, penat. Na'udzubillah. Baik, yang ke-8. Ya nisa'an nabi, lastunna kahadi minan nisa'. Balik semula kepada ayat kita. Wahai isteri Nabi, kamu ni bukan macam wanita lain. Ulama kata haza dalilun ala. Dalil mana-mana orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla, maka amalan dia juga mudha'af, berganda. Tapi ingat, kalau dia buat dosa, dosa dia juga berganda. Sebab itu dalam kitab tasawuf, Imam Ghazali sebut, dia kata 6 sebab dosa kecil jadi besar. Tuan-tuan tanda tengok dalam video yang telah Hana baca kitab ni, tajuk dia tulis kat YouTube tu. Sebab dosa kecil jadi besar. Ada beberapa sebab. Di antara ni lah, orang ahlul ilmi, mana orang alim pergi buat benda mungkar. Orang jahil tengok macam tak apa. Hati-hati kita bila kita nak bercakap, kita hati-hati. Tengok pakaian anak-anak isteri sebelum keluar rumah, nanti orang ikut pula. Yang ustazah mak haji pun hati-hati juga, nanti orang ikut awak. Itu bahaya. Berapa dah tu? 8. Yang ke-9 tulis. Ya nisa'an nabi, masih lagi ayat yang sama. Ya nisa'an nabi, wahai isteri Nabi, zahiruhu tafdilun li jumlatihin ala nisa'i hazil ummah. Jadi ada ulama katakan isteri Nabi itu secara mutlak dia tu mengatasi segala wanita-wanita yang lain. Tapi tadilah ada beberapa orang yang dikecualikan seperti Fatimah dan juga Asiyah dan Sayyidah Maryam. Tapi secara umumnya afdalun nisa' mutlaqan. Kalau kata wanita yang paling baik dalam dunia ni siapa? Isteri Nabi. Kecuali, kalau nak kecuali, anak dia Fatimah, Sayyidah Maryam, Ummu Isa dan juga Asiyah, isteri Firaun. Bolehlah. Tapi secara orang panggil secara pukalnya, isteri Nabi lah yang tertinggi darjat. Kita kata alhamdulillah. Yang terakhir, kan? Fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun.
Jangan kamu lunakkan bahasa, suara kamu jangan lunak-lunak. Sebab apa? Nanti orang yang ada penyakit dalam hati dia tu, penyakit gila, gila seks ke gila apa benda, akan tersakit, terkesan dengan suara kamu itu. Kata ulama usul, ayat ini dalil ala anna al-wasail laha ahkamul maqasid. Ala-ala penggunaan wasilah itu hukum dia sama dengan natijah dia. Sebab tu Allah Ta'ala larang, jangan lunakkan suara. Sebab apa? Ini dia boleh membawa kepada orang ada penyakit dalam hati tergila-gilakan awak. Bila tergila-gila, dia akan jadi macam-macam lah dia akan buat. Iaitu dia panggil hukum wasilah, al-wasail laha ahkam maqasid. Wasilah itu boleh membawa kepada mengambil hukum asal dia. Kenapa Allah Ta'ala larang wanita bertabarus? Kenapa? Sebab bila tabarus, berhias-hias, menyebabkan orang ni tergila-gila dengan dia. Mana dia akan jadi benda yang tak baik. La yuhmadu uqbah. Kenapa dilarangnya daripada ikhtilat, percampuran bebas laki-laki dengan wanita? Sebab akhirnya dia pergi kepada zina. Jadi semua perkara yang pergi kepada hukum maqasid, tak boleh bercampur bebas, tak boleh bersuara lunak, tak boleh berhias, semuanya nak menutup pintu membawa kepada perzinaan ataupun pergaulan. Na'udzubillah. Itulah yang dikatakan al-wasail laha ahkamul maqasid. Kita main ikut bahasa usul sikit, sekali-sekala dah baru kita nampak. Alhamdulillah. Tamaklah kita 10 perkara. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada para jemaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.